Dewasa ini, pelbagai masalah sosial telah menular dalam kehidupan masyarakat akibat daripada globalisasi. Salah satu masalah sosial ini adalah budaya menormalisasikan hubungan sejenis atau dikenali sebagai homoseksual yang telah menggugat hubungan interaksi antara masyarakat. Sebelum saya menerangkan dengan lebih mendalam isu kita pada hari ini, apakah itu homoseksual? Homoseksual adalah satu istilah yang berasal daripada perkataan Greek iaitu homo yang membawa maksud sama, yang merujuk kepada perasaan dan tarikan seksual terhadap kaum sejenis dan jantina yang sama. Homoseksual juga boleh didefinisikan sebagai gaya hidup sejenis yang menyukai antara satu sama lain dari segi pergaulan, corak hidup dan unsur-unsur seksualiti yang sama. Bagi lelaki yang homoseksual, mereka dikenali sebagai gay, di manakala perempuan yang homoseksual dikenali sebagai lesbian. Gaya hidup gay maupun lesbian telah membawa pelbagai kontroversi di masyarakat dunia pada hari ini kerana telah membawa beberapa kesan negatif kepada individu dan masyarakat. Hal ini juga telah membawa kepada isu kita pada hari ini iaitu budaya menormalisasikan hubungan sejenis menggugat hubungan interaksi antara masyarakat. Oleh itu, ahli kumpulan saya akan mendemonstrasikan senario ini kepada para penonton. A few moments later. Kau buat apa dengan korang dua buat apa ni? Lain macam lah. Kau siapa sibuk-sibuk? Korang dua Melayu kan? Tahu tak benda ni salah? Dalam agama Islam tak boleh tau. Mana boleh lelaki dengan lelaki? Alah, ni hak kita orang, hak asasi. Sekarang pun 2023. Hak asasi pun tak Alah, boleh. Ni bukan. agama Islam. Jangan lari. Gejala homoseksual telah menggemparkan masyarakat di Malaysia ekoran daripada Perjuangan Seksualiti Merdeka pada tahun 2011. Sebanyak 20 pertubuhan bukan kerajaan dan individu-individu cuba mempromosikan Seksualiti Merdeka 2011 untuk mempertahankan hak golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender yang dikenali sebagai LGBT agar diterima dalam kalangan masyarakat negara ini yang dianggap hak manusia sejagat. Hal ini telah menyebabkan budaya menormalisasikan hubungan sejenis dalam kalangan masyarakat semakin berleluasa. Namun begitu, apakah kesan dan apakah punca isu ini dan apakah tindakan yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Selamat pagi semua. Dan soalan saya yang pertama ialah, apakah pendapat anda tentang pasangan hubungan antara sama jantina? Okay, baik. Bagi pendapat saya tentang hubungan sama jantina ni di Malaysia sepatutnya tidak berlaku kerana sebagaimana kita tahu di Malaysia ini majoritinya adalah beragama Islam. Jadi apabila beragama Islam ini, Nabi Muhammad SAW sudah melarang benda ini kerana ianya akan membawa padah yang buruk terhadap individu tersebut. Walau bagaimanapun, benda ini akan tetap berlaku juga. Sebab apa? Iman seseorang tu kadang-kadang tak kuat. Okey. Terima kasih atas penjelasan pendapat anda. Soalan saya seterusnya ialah, apakah faktor yang anda rasa menyebabkan berlakunya hubungan antara satu sama jantina ini semakin berleluasa di negara kita dan di seluruh dunia? Yang pertama adalah pengaruh media sosial, di mana contohnya TikTok ataupun Instagram, Facebook, YouTube sendiri, mereka ada di dalam mereka punya social media terdapat unsur-unsur yang tidak sepatutnya berlaku, yang mana unsur-unsur tersebut menjerumus kepada hubungan songsang ini. Contohnya TikTok, mereka mempamerkan video-video yang menunjukkan soft porn,
terhadap benda-benda tersebut dan seolah-olah mengiyakan benda-benda tersebut, dan ianya boleh mempengaruhi generasi-generasi muda yang sekarang ini. Saya punya soalan untuk Encik Said. Apakah faktor yang anda rasa menyebabkan berlakunya masalah ini di negara kita dan negara di mana-mana saja? Okey, pada pendapat saya kalau faktor, sebenarnya ada banyak faktor. Daripada segi macam, faktor pertama adalah saya rasa ini adalah sebab daripada macam manusia itu sendiri. Okey, kita faham ada setiap individu ada macam lebih kepada nak ke feminis sikit atau maybe kepada kelakian sikit. So, benda itulah yang akan benda tu bila mereka to give in sangat kepada benda tu, jadi mereka akan daripada dan mengabaikan benda-benda seperti pendidikan, seperti macam mengikut keagamaan dia orang mengabaikan benda macam tu. Sebab benda itulah yang akan menyebabkan mereka give in untuk nak ke pasangan sejenis ni. Faktor kedua pula adalah dari segi social media. Sebab sekarang ni dari segi social media saya rasa Kak Julia aku tahu benda tu kat negara Malaysia ni kita rakyat Malaysia ni ada satu dia orang terlalu mengikutkan stigma. Ada stigma dia orang tu macam nak ke arah barat sangat, nak modernism sangat. Jadi sekarang ni lebih negara-negara barat sekarang ni macam dia orang nak fight for human rights. Macam ada non-binary, fight for binary, black matters life semua tu. And mereka terlalu mudah untuk nak terikut sangat. Jadi sekarang ni platform terlalu mudah untuk kita dapatkan nak share benda-benda macam ni lah from social media seperti Instagram, Twitter dan banyak lagi lah platform. Bersama dengan saya sekarang ialah Encik Mas dari yang merupakan mahasiswa daripada UNIP. Saya ingin tanya, adakah anda bersetuju dengan pasangan hubungan sejenis yang berlaku sekarang? Semestinya tidak, sebab hubungan sejenis ni dilarang dan ditegah dalam Al-Quran dan juga ditegah oleh Nabi Muhammad SAW. Soalan saya malam ini ialah, apakah pendapat anda tentang hubungan antara sama jenis yang berlaku di negara kita dan di dunia sekarang ini? Pada pendapat saya, same-sex relationship atau hubungan sama jenis ni lah adalah sesuatu yang tidak normal lah, sebab kami di Malaysia ni sebuah negara majoritinya adalah orang Islam. Jadi perkara ini dipandang seperti perkara yang lain, perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Saya rasa hubungan sama jenis ni tidak digalakkan lah. Pada pendapat anda, apakah punca remaja masa kini terlibat dalam isu hubungan sejenis atau lebih dari sebagai lesbian dan Pada pendapat saya, remaja masa kini terdedah kepada hubungan macam ni sebab diorang banyak meluangkan masa dengan media sosial. Macam kita boleh tengok dekat Instagram ke Twitter, boleh benda-benda macam ni boleh diorang jumpa secara bebas. Maknanya scroll tu jumpa. Selain daripada itu, diorang juga kurang penghayatan agama mungkin, tapi kita tak boleh lah nak nilai agama diorang bila diorang terlibat macam tu, sebab tak semestinya orang yang kuat agama pun tak terlibat benda macam tu kan. So banyak lagi benda boleh jadi. Mungkin diorang ada konflik dalam keluarga diorang, kita tak tahu. Tapi mungkinlah pada pendapat saya itulah. Okey. Terima kasih atas pandangan Encik Arif. Seterusnya saya juga berminat untuk mengetahui yang langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi isu ini daripada berterusan. Sebab kita nak atasi dalam hubungan golongan remaja kan. So mungkin keluarga boleh meluangkan masa atau banyakkan berkomunikasi dengan anak-anak diorang, sebab bila remaja ni, bila diorang membesar, diorang semua benda nak cuba. Melalui kajian, soal selidik dan temudukan yang kami jalankan, didapati bahawa kebanyakan ataupun kesemua responden tidak bersetuju dengan budaya menormalisasikan dan melakukan hubungan pasangan antara sama jantina kerana ia memberikan pelbagai kesan buruk kepada negara dan masyarakat dan juga individu yang terlibat itu sendiri. Mereka juga telah mengemukakan pelbagai faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya masalah ini seperti pengaruh media sosial, pengaruh budaya barat, pengaruh rakan sebaya, pengaruh kekurangan bimbingan dan perhatian daripada ahli keluarga serta pengaruh kekurangan pegangan agama. Oleh itu, faktor-faktor yang mereka mengemukakan ini telah menyokong kajian yang telah kami lakukan dalam mengkaji tajuk ini, dan ia telah pasti dan sudah terang lagi bersuluh menunjukkan bahawa perkara ini dan masalah ini haruslah kita elakkan dan menghindari daripada semakin berleluasa di negara kita. Apa
Serius ke? Dia classmate I ni. Lagi. Dia pilih kau je. Serius lah. Dia haram. 3 days later. Tadi nak masuk tak dengan Etika punya? Tak, I dah sama grup dengan Syarin kan? Tak. Sorry. Dia kan tadi yang gay-gay tu. Sim. Tadi kita nampak yang lelaki yang gay-gay tu tadi. Dia tanya kita nak masuk grup Etika sama ni. Dia macam tak nak lagi kita. Tak nak. Kita kena pulang ke orang Rabi sini. Betul. Tak nak. Dia Jangan takut. kawan dengan orang Rabi di sini. Halo, lama tak jumpa Kenapa keluar saya? Bukan lesbian tahu tak? Hayya, saya tak ada mana tu. Tak suka. Several months later. Maaf Cik, tapi kami rasakan bahawa Encik positif HIV. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Cadangan-cadangan untuk menghentikan normalisasi LGBT adalah seperti pihak yang bertanggungjawab perlulah menguatkuasakan undang-undang dengan memberi amaran atau seterusnya mendenda orang yang selalu menyebarkan sokongan terhadap isu LGBT. Sebagai contoh, wayang, novel dan perkara lain yang berkaitan dengan isu LGBT ini perlulah ditapis oleh pihak yang bertanggungjawab sebelum disebar dalam negara kita. Seterusnya, penganjuran kempen kesedaran juga salah satu cadangannya. Secara langsung dan tidak langsungnya, kesedaran yang begitu berkesan akan diberi kepada masyarakat tentang gejala LGBT dan membawa golongan yang telah terjebak dalam LGBT kepada hidup manusia normal. Ketiga, ibu bapa memegang peranan penting dalam membentuk sifat LGBT dalam anak mereka. Ibu bapa perlu memberikan didikan agama yang mencukupi kepada anak mereka dan mempraktikkan amalan-amalan tersebut dalam kehidupan mereka. Maka, mereka dapat membina jati diri yang kuat agar tidak mudah terpengaruh dengan media sosial. Selain itu, peranan sekolah dan guru mata pelajaran etika atau moral untuk mengajar murid-murid tentang nilai-nilai murni dan memeriksa kemunculan gejala LGBT supaya dapat mengambil tindakan dalam saat pertama. Akhirnya, penubuhan sebuah badan kebajikan untuk golongan LGBT untuk memberi bantuan dalam bentuk perubatan, psikologi, kaunseling dan khidmat nasihat supaya mereka dapat kembali ke pangkal jalan. Normalisasi budaya ini mestilah kita baterai dan bendung dengan kadar segera dan agresif. Memandangkan kita berada di dalam era globalisasi yang mana sesuatu budaya negatif itu amat mudah untuk menular dan mempengaruhi minda kita. Sudah terang lagi bersulur, pelbagai kesan negatif telah kita jelaskan dengan terperinci akan gejala sosial ini dan diharap agar segala pihak yang terlibat untuk mengutarakan cadangan-cadangan yang telah kita sebutkan tadi memainkan peranan masing-masing. Namun perlu diketengahkan bahawa tugasan kami ini bukanlah berniat untuk menidakkan hak asasi mereka, lebih-lebih lagi mendiskriminasi maupun menghina mereka sebagai seorang manusia. Namun kita sebagai seorang manusia yang rasional dan beretika hendaklah membantu, menyantuni dan mendekati mereka untuk sama-sama kita membangunkan mereka bukan sahaja dari segi ekonomi dan lahiriahnya, tapi yang lebih penting sekali sebagai suatu peradaban yang kaya dari segi moral dan juga kelestarian etikanya. Sekian daripada kami. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam We Love UPM.